Antara tajuk yang dipilih ialah 5 ujian di dalam hidup manusia. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Ta'ala telah memberi peringatan. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa dibiarkan sahaja mengucapkan amanah, dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman kepada Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abdan abidin wa dahrud dahidin. Allahumma alimna ma jahidtu wa zakrina ma nasitu fafahannaha Sulaiman wa kunnatal hukma wa ilma wa syakna ma'an buddha wa sabbihna wa tayran fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabban Musa wa Harun wa Rabbal Ibrahim wa Rabbal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini insya-Allah kita doakan sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid kerana menjemput saya untuk hadir menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini. Dan tidak lupa kepada seluruh jawatan kuasa dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah dirahmati Allah yang mana hadir solat subuh berjemaah diteruskan dengan kuliahnya. Jadi apa sahaja usaha kita ke arah kebaikan, kita harapkan Allah Ta'ala catat sebagai pahala dan dibawa ke akhirat nanti insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kuliah subuh pada hari ini, antara tajuk yang dipilih ialah 5 ujian di dalam hidup manusia. Muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Ta'ala telah memberi peringatan. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa dibiarkan sahaja mengucapkan amanah, dibiarkan sahaja mengatakan kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum lagi. Ini bermakna apabila seseorang mengatakan amanah, aku telah beriman kepada Allah, maka hendaklah bersiap sedia untuk menghadapi ujian di dalam kehidupan ini. Setelah mana ujian itu datang, barulah kita tahu di manakah dan berapa banyakkah kualiti iman yang kita miliki dalam kehidupan ini. Maka timbullah persoalan dalam kehidupan kita. Kenapa orang beriman sudah tentu diuji oleh Allah? Contohnya mudah tuan-tuan mata Allah. Yang jawab kertas peperiksaan adalah budak-budak sekolah. Kalau kita tidak bersekolah, kita tak perlu jawab kertas peperiksaan.
Semakin tinggi kelas dia, semakin susah soalan yang dihadapi. Begitulah dalam kehidupan beragama. Maka orang beriman, dia akan mendapat ujian daripada Allah. Semakin tinggi kualiti iman dia, semakin kuat dia berpegang kepada agama, maka semakin beratlah ujian dan cubaan akan datang dalam kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala akan uji mengikut kemampuan kita. Allah tidak akan uji kalau kita tidak mampu. Ada orang diuji dengan bisnes rugi 2 juta. Pasal iman dia mampu hadapi. Ada orang diuji dengan kematian anak. Pasal apa? Pasal iman dia mampu hadapi. Kalau iman kita tidak mampu, Allah tak akan uji. Allah mengikut keteguhan iman kita. Siapakah manusia yang paling teruk diuji dalam hidup ni? Dan Nabi SAW pernah mengingatkan. Apa kata Rasulullah? Inna asyaddal bala'i an anbiya' summal awliya' summal ulama' summal amsatu fa'amsa' ubunun nasu ala hasibidini. Nabi kata, sesungguh ujian yang paling berat yang telah diberi oleh Allah Ta'ala, ujian yang paling teruk antara manusia, peringkat pertama ialah para Nabi dan para Rasul. Nabi dan Rasul lah antara yang paling teruk diuji dalam kehidupan ni. Nak dibanding dengan ujian yang dihadapi umat-umat yang lain. Sehingga para Nabi, para Rasul ada satu kategori dipanggil ulul azmi. Nabi-Nabi ulul azmi. Ulul azmi ni maksudnya Nabi tahan uji. Antara Nabi yang teruk diuji. Contohnya Nabi Muhammad. Teruk Nabi diuji. Siapa orang nak bunuh Rasulullah. Antaranya lagi Nabi Nuh AS. Dan termasuk juga Nabi ulul azmi. Kerana umat Nabi Nuh bila pergi dakwah, dia ambil tangan, pekuk telinga. Pasal tak mau dengan dakwah Nabi Nuh. Sehingga Allah turun bala banjir besar. Dan Nabi Ibrahim, ujian yang cukup teruk. Nabi Musa AS. Ini antara Nabi-Nabi yang teruk diuji. Jadi peringkat ujian yang paling teruk sekali dalam umat manusia ialah para Nabi, para Rasul. Peringkat kedua yang teruk diuji ialah para awliya. Kemudian ke bawahnya ulama. Jadi ulama termasuk juga ujian yang paling berat. Sebab itu kalau orang fitnah ulama, kalau ulama difitnah, dicaci maki, dihina, dibunuh, telah Nabi sebut dalam satu hadis. Ulama antara yang paling teruk diuji. Mana contohnya? Ulama buat baik banyak, orang buat biasa. Tapi ulama bila buat silap satu, orang akan menghukumkan yang satu itu ibarat seperti di sebaliknya. Ibarat yang satu seperti kebaikan yang banyak. Dan di bawahnya lagi mengikut keteguhan iman kita, mengikut berapa banyak iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud semakin kuat kita berpegang kepada agama, semakin kita beriman kepada Allah Ta'ala, maka semakin beratlah ujian yang kita akan hadapi dalam kehidupan ini. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan inilah yang kita cuba bahaskan pada pertemuan kuliah subuh pada hari ini, mengenai tentang ujian-ujian yang akan menimpa dalam kehidupan manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman. Dalam ayat ini Allah mencerita ada 5 bentuk ujian dalam hidup ni manusia akan hadapi. Mana kata Allah, وَلَنَبَلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Antara bentuk ujian yang pertama manusia akan hadapi, apa dia? وَلَنَبَلْوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kata Allah, dan sudah tentu dan sudah pasti kami akan menguji sebahagian kamu ini, akan mencuba kalian kamu dengan sebahagian kecil daripada rasa takut. Tuan-tuan, ujian ni apa dia? Ujian ni maksudnya latihan. Nak melatih kita. Seorang tu boleh jadi kuat kerana bergantung kepada latihan. Kalau kita nak mohon satu pekerjaan, contoh,
nak mohon pekerjaan badai beruniform. Nak jadi polis, nak jadi askar, pegawai custom, SPRM, apa semua kan. Dia mesti sebelum masuk pejabat, sebelum dia pakai dia punya kad nama ataupun kad kuasa dan sebagainya, mesti kena masuk latihan dulu. Sebab itu, mana-mana orang nak masuk polis, askar ke apa-apa badai uniform, sebelum dia bekerja tu, dia kena latih dulu. 6 bulan, 10 bulan. Tujuan apa dilatih? Tujuan untuk diuji, untuk mendapat ketahanan. Ketahanan mental dan fizikal. Begitulah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak diuji, kita tak akan kuat dalam hidup ni. Nak mengharungi hidup ini kena kuat. Kena kuat. Maka Allah Ta'ala nak kuatkan kita, lagi-lagi nak kuatkan iman kita, Allah datang satu bentuk ujian. Ujian ni umum. Banyak bentuk ujian yang Allah Ta'ala datang. Tapi salah satunya ayat Quran mengatakan, Allah Ta'ala akan uji kita sebahagian kecil. Yang pertama iaitu rasa takut. Dan yang kedua, wal-ju', diuji dengan kelaparan, rasa lapar. Dan yang ketiga, wa naqsi minal amwal, iaitu diuji dengan kekurangan harta. Dan seterusnya, wa anfus, yang keempat diuji dengan kematian. Dan yang kelima, wathamarat, diuji dengan kekurangan buah-buahan. Ini antara 5 bentuk ujian yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Baik, kita tengok ujian yang pertama. Yang pertama kata Allah, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, kami pasti akan uji sebahagian kecil daripada kamu, iaitu rasa takut. Diri rasa takut tu salah satu ujian daripada Allah. Mana contoh rasa takut? Nah, jadi setiap manusia yang lahir ke dunia ini pasti memiliki 2 sifat. Nah, 2 sifat ini dia akan menonjol dalam kehidupan kita. Yang pertama sifat berani, yang kedua sifat takut. Kalulah berani lebih besar daripada takut, bermaksud orang ni dipanggil orang berani. Kalau takut lebih besar daripada berani, maka dipanggil orang penakut. Jadi maka jelas 2 sifat ini akan lahir di dalam manusia. Jadi Allah Ta'ala kata, aku akan uji sebagai kecil daripada manusia ini, ialah rasa takut. Kadang-kadang kita rasa takut tanpa sebab. Tidak ada sebab kita rasa takut, tapi rasa takut. Mana contohnya? Contoh nak kahwin dua. Nak kahwin dua. Rasa takut? Takut. Takut. Nah, kalau tuan-tuan berani, tuan-tuan dah lama kahwin 2, kahwin 3, betul tak? Kalulah isteri tuan-tuan marah, tuan-tuan kahwin 2, maksudnya tuan-tuan takut. Maksud takut tu ujian. Salah satu daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kadang-kadang takut ni tanpa sebab. Tidak ada sebab kita rasa takut, tapi rasa takut. Sebagai contoh, yang kaya takut jatuh miskin. Yang ada pangkat takut pangkat dan pengaruh dia hilang. Maka akhirnya kesan dia pun hidup takut mati. Dan sebab itulah takut-takut inilah sebab yang menimbulkan rasa takut dalam kehidupan kita. Mari kita tengok di manakah punca timbulnya rasa takut dalam kehidupan kita ni. Kita kena tengok punca rasa takut tu daripada mana. Yang pertama, kalulah kita rasa takut dalam kehidupan ini, contohnya seperti orang kaya dia takut jatuh miskin. Kesan daripada takut ini ialah dia akan kumpulkan harta ini sebanyak yang mungkin. Dia akan menghalalkan segala cara. Dia tidak hilau apa yang haram, apa yang makruh, apa yang mungkar. Asalkan dia dapat kumpul harta bertimbul-timbul, sehingga mana dia kumpul harta sehingga 7 keturunan maka tak habis. Sehingga dia mahu anak cucunya kaya sejak daripada kecil kerana dia risau. Dia takut jatuh miskin. Kemudian daripada sebab takut inilah, maka timbullah penyakit hati. Tidak terdetik di dalam hatinya belas kasihan daripada orang lain.
Maka ini kesan daripada takut jatuh miskin. Maka Allah Ta'ala berkata, "Alladhi hama amalan wa adadah, yahsabu anna malahu akhladah." Kesan daripada takut jatuh miskin ini, dia akan kumpulkan harta sebanyak yang mungkin dan dia akan menghitung dan menyangka bahawa harta itulah yang memberi kehidupan bagi diri mereka. Harta itulah yang memberi kebahagiaan yang boleh mengekalkan dalam kehidupan mereka. Maka kesannya hidup dia akan bekerja, kumpul harta sehingga kerana dia takut jatuh miskin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Contoh yang kedua, orang yang ada pangkat, dia takut pangkat dia hilang. Akhirnya, dia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan jawatan dia. Sepatutnya pangkat yang dia pegang, itu satu amanah. Sepatutnya jawatan yang dia pegang boleh melakukan kebaikan kepada semua orang. Tetapi apabila dia takut jatuh hilang pangkat dia, maka dia menghalalkan segala cara. Kadang-kadang sehingga dia hilang kontrol kerana nak kekalkan jawatan tersebut. Sebab itu akhirnya kesannya takut jatuh kepada kematian. Yang kaya takut jatuh miskin, yang ada pangkat takut pangkatnya hilang ataupun pengaruhnya hilang, akhirnya takut kepada kematian. Sesungguhnya inilah bentuk takut-takut dalam hidup ni tanpa sebab. Jika orang kaya takut jatuh miskin, dia menghalalkan mengumpul pelbagai cara. Kalau orang ada pangkat takut pangkatnya hilang, sebenarnya takut-takut ini tidak perlu kita risaukan. Kerana apa? Takut jatuh miskin ini merupakan satu penyakit. Dia satu penyakit sehingga manusia lupa diri dan lupa daratan. Ada pangkat takut pangkatnya hilang, maka hidupnya takut mati. Maka rasa takut bentuk beginilah antara salah satu ujian yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena sedari yang kaya tak perlu takut jatuh miskin dan yang ada pangkat tak perlu rasa pangkatnya hilang. Pasal apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekayaan itu datang daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Pangkat itu pun datang daripada Allah. Maka kita berserahlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu nak rasa takut dalam hidup ni, hilang harta, jatuh pangkat. Semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat dimati Allah. Itulah bentuk ujian yang pertama yang Allah Taala sebut dalam Quran, iaitu rasa takut. Ini terhormat Allah. Ujian yang kedua disebut dalam Quran, iaitu wal-ju', iaitu kami akan uji dengan kelaparan. Rasa lapar. Itu salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma belum tentu kelaparan itu dikaitkan dengan kemiskinan. Di dalam surah An-Nahl ayat 112, yang mana Allah Ta'ala beri satu contoh yang cukup mudah. Kenapa Allah uji manusia dengan kelaparan? Rupanya ada punca kenapa manusia hidup kelaparan. Ada puncanya. Kalau tidak, Allah tak akan uji dengan kelaparan. Dalam surah ni Allah Ta'ala kata, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ini rupanya punca kenapa Allah tarik balik nikmat. Nikmat keamanan, nikmat makanan. Ini. Allah Ta'ala kata, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Bagaimana satu negeri yang tenang. Allah bagi contoh. Ada satu negeri yang tenang, hidup makmur, harmoni, tenteram, amat damai, rezeki yang bercurah-curah. Segenap arah rezeki itu datang. Tapi sayangnya penduduk negeri tersebut, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Tetapi sayangnya penduduk itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun kata, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Aku lemparkan kepada mereka ini kelaparan dan ketakutan bima kanu yasna'un. Inilah akibat apa yang mereka lakukan.
Rupanya salah satu punca Allah uji dengan kelaparan ialah kita kufur nikmat Allah. Contoh, kita bumi Malaysia ni kaya dengan air. Kita ni terima hujan banyak tuan-tuan di bumi Malaysia ni. Tapi ingat, air salah satu benda yang paling penting dalam asasi manusia. Kalau tidak ada makanan boleh tahan, tapi mesti kena ada air. Dan semua makhluk Allah bergantung dengan air. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, Allah tarik satu nikmat namanya air. Agak-agak apa yang akan jadi pada Tok Bilal nanti? Biasa Tok Bilal azan, hayya 'alas solah, elok je dah. Pasal cukup minum air. Nanti satu hari Allah tarik nikmat air, 10 hari tak ada air. Pergi kat Facebook pun tak ada air, apa benda pun tak ada air. Tok Bilal sampai hayya 'alas solah gebah tuan-tuan. Pasal tak cukup air. Betul tak? Air ni, itu baru satu nikmat Allah Ta'ala tarik. Rupanya, kita kufur terhadap nikmat Allah, itu punca Allah tarik nikmat. Keamanan makanan. Ingat dua perkara ni. Keamanan makanan, Allah Ta'ala cerita supaya kita kenal Tuhan. Allah Ta'ala sengaja beri kita hidup aman dan makanan supaya kita kenal siapa Tuhan yang menciptakan alam. Itu tujuannya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang mana ayat ini diturun di kota Mekah. Yang mana ayat ini diturun kepada ahli-ahli Mekah. Allah kenalkan diri dia dengan cara makanan. Bagaimana? Falya'bud rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala kata, kerana itu wahai orang Quraisy, kamu bebas nak musafir, bebas nak berdagang, bebas nak pergi mana-mana, nak buat apa, bebas. Sehingga tidak ada orang mengganggu, kamu boleh meningkatkan ekonomi. Maka, orang Mekah dimuliakan sebab apa? Falya'bud, kerana dia jaga Mekah. Tuan-tuan, orang Arab di Mekah dimuliakan pasal ada Kaabah. Cuba Kaabah tak ada di situ. Agak-agak apa nasib orang Arab? Jadi orang Arab dimulia kerana diperintah untuk jaga Kaabah. Maka Allah Ta'ala falya'bud, maka mentauhidlah, berimanlah kepada Tuhan yang memiliki Kaabah, kata Allah. Siapa tu? Allazi at'amahum, kata Allah. Iaitu Tuhan yang memberi kamu makan, yang memberi kamu aman. Rupanya Allah nak kenalkan diri dia dengan cara beri kita aman dan makanan. Ini termata Allah. Kalau ada makanan dan keamanan, itu satu nikmat yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup selesa, tanpa ada gangguan, itu satu nikmat yang besar. Maka kalau kita bangun pagi, hidup aman dan ada makanan, Nabi kata, man asbaha aminan wa indahu qutayamih wa malik sawab. Kalau dia bangun pagi, dia ada makanan dan hidup aman, pada hakikatnya dia dengan raja sama. Itu kata Nabi. Raja kalau bangun pagi hidup aman, makanan disediakan. Kita bangun pagi hidup aman tanpa gangguan dan makanan pun ada. Pada hakikatnya kita dengan raja sama. Itu kata Nabi. Tetapi malamnya Allah boleh tarik balik kenikmatan, keamanan, keharmonian dan juga makanan apabila manusia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh pengajaran di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala beritahu peringatan pada kita. Tuan-tuan, banyaklah di dalam Quran menyebut tentang Allah Ta'ala tarik nikmat makanan ni. Nikmat keamanan. Contohnya disebut dalam satu kisah umat-umat terdahulu. Yang mana Allah beri satu nikmat empangan. Empangan ni satu nikmat tuan-tuan. Empangan tempat kumpul air ni. Satu umat ni, Allah Ta'ala beri nikmat empangan. Maka dia orang boleh bercucuk tanam dengan dapat hak daripada sumber air tersebut. Tapi bila disuruh beriman, dia tak mau beriman. Akhirnya, Allah Ta'ala pecahkan balik empangan tersebut. Dan pada zaman dulu, zaman Nabi-Nabi dulu, zaman Rasulullah dulu, bila ajak pergi berperang, mereka tak mau, pasal takut mati. Akhirnya Allah Ta'ala uji dengan ketakutan dan
kelaparan. Pasal apa dia? Kerana dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mata Allah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita teliti balik dalam kehidupan manusia ni, kita kena rasa beruntung. Pasal apa dia? Kerana Allah Ta'ala memilih makhluk yang bernama manusia supaya kita mentadbirkan alam ini. Allah Ta'ala lantik kita sebagai khalifah di muka bumi. Allah Ta'ala serah kepada kita untuk menguruskan alam ni. Uruslah alam ni sesuka hati. Apatah lagi kita orang Islam duduk di bumi Malaysia, antara garis khatulistiwa, buminya hijau, tanahnya subur, hidupnya aman. Nak kata suburnya Malaysia ni, letak benih rambutan, keluarnya cempedak. Tanah benih petai, keluarnya buah mangga. Suburnya Malaysia ni. Tapi kena ingat, apabila bumi ini subur, bumi ini hijau, hidup yang aman, makanan cukup, apa serba-serbi ada di Malaysia, benda ini boleh ditarik balik oleh Allah Ta'ala nikmat ini apabila fakafaras bi'an umillah, apabila manusia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, kita kena jaga nikmat Tuhan ni. Hari ni kita boleh hidup kaya, jaga elok-elok harta kita. Jangan buat sesuatu sehingga kita kufur terhadap nikmat. Bila-bila masa Allah boleh tarik balik kekayaan kita. Ini peringatan yang besar untuk diri kita dalam mata Allah SWT. Jangan kita ingat kita hari ini duduk bumi Malaysia hidup senang, makanan cukup, air cukup dan sebagainya. Ingat Allah Ta'ala tak boleh tarik balik. Tidak. Fakafaras bi'anumillah. Disebabkan kita kufur terhadap nikmat, bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Ini termata Allah SWT. Tapi ingat, jangan kita menguruskan alam ini secara membabi buta. Hutan habis ditebang sehingga jadi pada kuku-kuku. Habis semua alam ini, bukit bukau diteres habis dan sebagainya. Habis di lautan musnah kerana kegairahan manusia buat satu ujian saiz nuklear. Diuji di dasar laut, habis penduduk-penduduk dan juga binatang-binatang dalam musnah habis. Rupanya kita hidup kelaparan ini kerana punca kita tak pandai menguruskan alam ni. Kalau kita pandai menguruskan alam ini, tidak akan menjadi satu kelaparan bagi manusia. Maka disebabkan kegagalan kita mengurus alam ini, maka timbullah kelaparan. Sebab itulah kehidupan kita kena pastikan kitalah yang memberi kebaikan untuk generasi yang akan datang. Bukannya meninggal kesan yang buruk kepada generasi yang akan datang. Contoh yang mudah. Ada seorang pakcik umurnya 60-70 tahun. Satu hari, dia tanam buah kelapa. Tanam pokok kelapa. Ada satu orang tanya pakcik ni, Pakcik dah umur 60. Pakcik tanam pohon kelapa lagi untuk siapa? Kalau nak ikut umur pakcik tu, tak sempatlah nak makan buah kelapa tu. Pasal umur dah 70 tahun dah. Maka pakcik ni jawab, saya tanam pohon kelapa bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu saya. Ini seorang pakcik yang bagus. Pasal apa dia? Dia meninggalkan kesan yang baik untuk generasi yang akan datang. Bukan sebaliknya. Kita telah menguruskan alam ini secara membabi buta. Kita telah memusnahkan ekosistem alam. Kemudian kita telah meninggalkan kesan akibat untuk generasi yang akan datang. Kita telah menzalimi generasi yang akan datang. Ini terhormat Allah Subhanahu Taala. Maka disebab itulah, disebab kita tak pandai mengurus alam inilah punca kelaparan itu berlaku. Ini terhormat Allah. Itulah bentuk ujian yang kedua, iaitu diuji dengan kelaparan. Ujian yang ketiga disebut dalam Quran, iaitu wa naqsi minal amwal, iaitu kekurangan harta. Al-yahyu miskinan, maksudnya hidup di dalam kemiskinan. Ini pun termasuk di dalam ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hidup miskin ni salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala ada uji salah seorang, salah satu daripada jemaah yang ada dalam masjid ni, dengan elok-elok, kemiskinan itu tidak menyebabkan kita ni jatuh maruah. Dengan elok-elok, apa saya nak beritahu. Wa naqsim minal amwal, diuji dengan kemiskinan. Salah satu ujian daripada Allah. Sengaja Allah uji kita nak hidup miskin.
Kalau kita belajar dalam bab tauhid, iaitu dalam bab iradah, kehendak Allah. Adakah Allah Ta'ala menghendaki kita hidup miskin? Kita hidup kaya? Ya, betul. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, kita hidup miskin, kita hidup kaya, kita dimulia, dicaci maki, dihina, diherdik, dimulia, disanjung. Semua itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebenarnya bukan hanya kemiskinan diuji, kekayaan pun diuji. Cuma kita akan terasa teruji apabila diuji dengan kemiskinan. Sebab itulah ramai boleh menghadapi ujian kemiskinan, tetapi berapa ramai juga gagal menghadapi ujian kekayaan. Di antara hidup susah dengan hidup kaya, antara dua ujian ni yang mana lebih baik? Kata ulama, baik kita diuji dengan kesusahan daripada diuji dengan kesenangan. Pasal apa dia? Apabila kita diuji dengan kesusahan, kita semakin mudah nak mengenali Allah. Semakin dekat kita mendekati diri pada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita diuji dengan kesenangan, itulah menyebab kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tuan mata Allah. Sebenarnya kemiskinan yang diuji dalam hidup ni ada banyak bentuk. Yang pertama, diuji dengan kemiskinan ilmu pengetahuan. Daripada muda sampai ke tua, jahil saja. Tapi ingat, kerana kemiskinan dan kebodohan ni merupakan satu kawan rapat. Kalau dalam hidup ni, dua perkara ni berjalan seiringan, rosak orang ni. Kemiskinan boleh melahirkan kebodohan dan kebodohan boleh melahirkan kemiskinan. Kalau seiringan berjalan dalam hidup ni, rosak orang ni. Bentuk kemiskinan yang kedua ialah miskin akhlak. Yang ni lebih teruk daripada miskin ilmu pengetahuan. Pasal apa dia? Kerana miskin akhlak ini menyebab manusia ni kurang hajau. Ini tuan mata Allah. Maka dalam ayat ini disebut tentang miskin harta. Ada satu pandangan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berpesan, kada fakru ayyakuna kufra. Boleh jadi kemiskinan mendekatkan manusia kepada kekufuran. Macam mana miskin boleh jadi kufur ni? Begini. Punca utama ialah kemiskinan boleh menyebab manusia jadi nekat. Manusia jadi nekat, tuan-tuan. Dan kemiskinan ni juga termasuk daripada perangkat iblis. Kerana apa? Iblis cukup suka manusia hidup miskin. Minta maaf jaga. Kerana manusia tidak ada jalan lain sehingga manusia timbul perasaan nekat. Bila dah nekat, manusia sanggup gadaikan maruah. Manusia tidak hirau halal dan haram. Kerana apa? Nak keluar daripada medan kemiskinan dan kelaparan. Maka ni rupanya perangkat iblis. Ini terhormat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akhirnya, bila manusia dah dekat, bukan saja maruah diri dia gadaikan, bahkan maruah keluarga dia pun sanggup dia gadaikan. Sehingga hidupnya tidak ada tahu malu segan silu, kerana nak keluar daripada kelaparan dan kemiskinan. Padahal kita kena yakin, tuan-tuan mata Allah, iman yang kita milik hari ini, iman yang duduk dalam diri kita, satu benda yang mahal. Jangan kita gadaikan iman kita. Datanglah apa ujian sekali mana pun, iman jangan digadaikan. Kalulah iman juga kita gadaikan, apa yang kita mahu berharapkan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tak ada benda. Yang kita harap berjumpa dengan Allah hanya dengan iman. Tapi kalau iman pun kita gadaikan, tak ada apalah. Kita jumpa dengan Allah. Jadi kemiskinan ini merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini terhormat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah terhormat Allah. Cuba kita dengar satu hadis Nabi. Orang hidup miskin jangan risau. Dengar elok. Nabi kata, ajaban li amrin muslim innahu amruhu kullahu lahu khair. Nabi kata, aku rasa pelik. Aku rasa heran. Dalam Islam, semua urusan, semua dianggap baik. Kalulah dia ni hidup kaya, dia bersyukur. Islam kata baik. Kalulah dia hidup dalam keadaan miskin, dia sabar. Islam kata baik. Jadi, kaya dalam Islam dikira baik, miskin dalam Islam pun dikira baik. Dua-dua baik bagi Islam. Kalau dia kaya, dia kata, Alhamdulillah saya kaya.
dengan kekayaan ini insya-Allah boleh menambahkan ibadat saya. Ni baik di sisi Islam. Kalau dia miskin, dia kata alhamdulillah saya hidup miskin. Saya harapkan di pada mahsyar esok saya tak menunggu nama menanti di pada mahsyar. Ini pun dikata baik. Jadi nak dipanggil baik ialah mesti kita betul cara terima. Dengan syarat kita betul cara terima. Yang mana lebih baik? Hidup kaya yang bersyukur ataupun miskin yang bersyukur? Sudah tentu hidup kaya yang bersyukur lebih baik daripada hidup miskin. Betul? Kerana memang sudah patut orang kaya bersyukur pada Allah Subhanahu Taala. Tetapi Nabi kata cukup luar biasa orang miskin yang bersyukur. Nabi kata pelik orang ni. Sudahlah miskin tapi bersyukur hidup dalam keadaan miskin. Nabi kata pelik. Pasal apa dia? Ada satu kelebihan hidup miskin, tuan. Orang hidup miskin, akhirat esok, dia antara orang paling terawal masuk dalam syurga. Pasal apa dia? Di pada mahsyar esok, dialah orang yang paling cepat sekali disoal oleh Allah. Pasal apa? Miskin, tak ada harta pun nak tanya apa. Kalau kita hidup kaya, satu-satu Allah Ta'ala tanya. Aina iktasabahu huwa min anfaqahu. Engkau dapat harta daripada mana dan ke mana engkau belanjakan. Satu-satu depan belakang Allah Ta'ala tanya. Sebab itulah Nabi SAW dia minta berdoa kepada Allah. Allah mahina miskinan. Ya Allah hidupkanlah aku miskin. Kita hari ni ada tak hidup miskin? Pernah hidup miskin? Tak pernah. Pasal apa dia? Selalu solat hajat, ya Allah, kayakanlah aku, kayakanlah aku. Ya Allah, tambah kereta satu lagi. Tambah bini seorang lagi. Bukan hidup nak miskin. Tapi hidup nak bertambah kaya. Betul? Itu kita. Tapi Nabi berdoa nak hidup miskin. Allah mahina miskinan. Hidupkanlah aku miskin, Allah. Cuma kita dilarang minta hidup fakir. Kalau hidup fakir ni, maksudnya hidup fakir nasib lebih teruk daripada miskin. Maka kalau mohon hidup fakir tak boleh. Kita hidup miskin boleh lagi. Pasal nasib hidup miskin dengan fakir dia lebih baik daripada hidup daripada fakir. Sebab fakir dan miskin lain. Dia tak sama. Dalam bab zakat pun fakir dan miskin dia suku-suku. Tapi dua-dua kategori susah jugalah. Dan Nabi cukup risau umat dia kaya. Risau pasal masuk neraka ke? Tidak. Bukan disebabkan kekayaan kita masuk neraka. Tidak. Nabi risau di sini kerana Nabi takut umat dia lama menanti di pada mahsyar. Kerana satu-satu disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, kalau kita ni orang kaya, guna elok-elok harta kita tu. Supaya bila ditanya oleh Allah Ta'ala, bukan mempayah tapi memudahkan urusan kita masuk ke dalam syurga. Ini termata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat, kalau kita diuji dengan kemiskinan, kita mesti betul cara terima, maka ujian itu dikira baik di sisi Islam. Ini termata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita diuji dengan kemiskinan, itu salah satu ujian daripada Allah. Allah sengaja dah tengok iman kita tu macam mana. Bahkan kelebihan hidup miskin itu, tuan, kita semakin boleh kenal diri kita. Kita semakin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu masa miskin, solat hajat tak tinggal. Dulu masa miskin, Masjid Al-Falah ni lah tempat kita selalu semayang. Tapi bila dah kaya, tak dapat mata hidung pula dah. Tengok kelebihan miskin, nampak? Bila hidup miskin selalu hari, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tapi bila dah kaya ni, tak mau sebut nama Allah lah. Ni. Maka sesungguhnya kemiskinan ni satu benda yang baik di sisi Islam kalau diuji di atas ujian. Kalau kita diuji dalam bentuk iman, maka pengakhiran dia dikira baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Ada salah seorang tanya saya, Ustaz cerita orang Islam banyak hidup miskin, betul. Tapi Ustaz, kenapa orang kafir tu kaya? Ni. Macam ni tuan-tuan. Dalam agama kita mengajarkan, nikmat disebut ada dua. Yang pertama nikmat, yang kedua istidraj. Nikmat ni hanya dianugerah kepada hamba-hamba Allah yang beriman sahaja. Yang kedua istidraj. Istidraj ni pemuaan. Istidraj semua orang boleh dapat. Sama ada beriman
sama ada tidak beriman, sama Islam ataupun kafir, sama ada dia ikut perintah Allah tak ikut perintah Allah, semua orang boleh dapat istidrak. Istidrak ni maksudnya pemuaan. Allah sengaja beri kita nikmat bercurah-curah, kita sangka itu nikmat tanda Allah sayang kat kita. Tapi bukan. Sebenarnya istidrak ni Allah tambah nikmat kita kerana Allah nak semakin kita semakin kufur, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Contohnya mudah, dia ni kaya, hari-hari semakin kaya, bulan-bulan setiap tahun bertambah harta, tapi tak pernah semayang. Ni contohnya mudah. Dia tak pernah semayang, tapi boleh naik pangkat. Dia tak pernah ke masjid, tapi harta semakin banyak. Ni. Jangan kita sangka Allah sayang kat kita. Tidak. Sebenarnya Allah Ta'ala sengaja beri kita kemewahan, kekayaan, tambah rezeki kerana kita nak semakin jauh dengan Tuhan. Ni istidrak. Istidrak ni ibarat seperti kita pergi memancing, tuan-tuan. Bila kita pergi memancing, kita baling mata kain. Maka bila mata kain tersangkut pada mulut ikan, kita tak sentak dulu. Kita biar dulu ikan tu makan. Ikan pun makan, ikan siakak pun makan lah. Kita biar dulu, kita hulur dulu. Bila tiba waktu sesuai, baru kita sentap ikan tu. Kita sentap, kita pun angkat ikan tu naik ke darat. Barulah ikan tu tahulah nasib dia naik ke darat nanti. Nak jadi ikan goreng ke? Ikan masak 3 rasa ke? Stil limau ke? Begitulah istidrak. Kalau kita nampak satu orang tak pernah semayang tapi harta bercurah-curah, tak perlu cakap banyak. Samalah contoh Nabi beri, sama dia dengan ikan. Tapi jangan cakap kuat-kuat lah, nanti dia marah. Ini terhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah yang paling kita takut dalam hidup ni, dalam bentuk istidrak. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Jadi rupanya terhormati Allah, Allah sengaja nak uji kita dengan kemiskinan. Kadang-kadang ujian ni datang, Allah sengaja uji kita. Kerana liyasma'a tadarru'ahu. Allah Ta'ala nak dengar rintihan kita kepada Allah. Allah suka kita merintih dekat dia. Ibarat kita cubit anak kita. Kita panggil anak kita yang kecil tu kan, kita cubit dia. Menangis anak kita. Kita cubit sebab kita marah? Tidak. Sebab kita benci? Tidak. Tapi kita rindu suara anak kita dah lama tak menangis ni. Cubit sikit Menangis. Menangis. Begitulah Allah Ta'ala. Dia rindu dekat kita. Allah Ta'ala pun uji sikit dengan kemiskinan. Uji sikit dengan kesusahan. Kita pun bangkit dengan mana, Ya Allah, Ya Allah. Allah suka macam tu. Ini terhormati Allah SWT. Jangan sampai kita jangan sampai jadi begini. Ustaz, saya dah sembahyang tak tinggal. Saya masjid tak tinggal. Kenapa hidup miskin lagi? Sebab itu saya kata, kalau kita diuji dengan kemiskinan diserta keimanan, itu tanda Allah Ta'ala ingin memberi kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan risau, hidup miskin tak ada masalah. Tuan-tuan, lebih baik hidup miskinlah daripada diuji dengan penyakit. Kalau kita kaya sekali mana pun, diuji dengan penyakit, tak ada guna kekayaan tersebut. Baik diuji kemiskinan, tubuh sehat. Itu lebih baik. Maka bersyukurlah apa yang Allah Ta'ala kehendaki dalam kehidupan kita. Maka oleh itu, bentuk ujian begini dikira baik dan jangan mengeluh dalam hidup ini. Teruskan berusaha untuk mencapai rezeki yang luas dalam kehidupan. Dan bentuk ujian yang keempat, sedikit lagi bentuk ujian keempat disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 105. Wa nafsi minan anfus, iaitu kematian. Allah Ta'ala uji kita dengan kematian. Yang hidup takut mati. Padahal semua makhluk ini pasti akan mati. Betul. Walaupun kita sangat takut kepada mati, boleh tak kita lari daripada kematian? Tak boleh, tuan-tuan Allah. Bagaimanakah kita tidak mahu berjumpa dengan malaikat Israel? Apabila malaikat Israel kentut pintu kita, pintu kematian kita, kita nak lari ke mana? Tak boleh. Ada satu kisah disebut dalam kitab-kitab lama. Satu hari pernah Nabi Sulaiman AS duduk bersama dengan menteri dia pada waktu duha. Maka Nabi Sulaiman duduk bercakap dengan menteri dia. Sambil duduk bercakap, tiba-tiba datang seorang tetamu berjumpa Nabi Sulaiman AS. Maka kemudian, sambil duduk bercakap tetamu dengan Nabi Sulaiman, menteri dia duduk perhati. Maka tetamu tadi sambil duduk bercakap Nabi Sulaiman, tetamu tadi sambil bercakap sambil toleh pandangan kepada menteri Nabi Sulaiman AS. Sambil cakap sambil toleh pandangan kepada menteri Nabi Sulaiman. Jadi menteri Nabi Sulaiman ni rasa heran lah.
Apa pasal duk toleh duk tengok saya ni? Maka habislah pertemuan itu, maka tetamu tadi pun pulang. Maka menteri Nabi Sulaiman salah tanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, siapa gerangan tadi berjumpa dengan Rasul?" Nabi Sulaiman kata, "Itulah malaikat maut." Member ni takut tuan-tuan. "Ya Nabi Allah, aku cukup takut sekali apabila kamu kata itu malaikat maut." Nabi Sulaiman tanya, "Apa pasal kamu nak takut?" "Pasal tadi masa kamu duduk bercakap, dia duduk toleh tengok aku. Jadi aku takut dia cabut nyawa aku. Ya Nabi Allah, tolong aku bawa aku lebih jauh daripada negeri ini. Kononnya menteri Nabi Sulaiman nak lari daripada malaikat maut tadi." Maka Nabi Sulaiman bawalah menteri dia pergi satu negeri yang jauh daripada negeri tersebut. Satu daerah, tak silap saya, nama Pustal. Lebih jauh daripada negeri Mesir. Maka keesokan hari, datang balik malaikat maut berjumpa Nabi Sulaiman. Bila dah habis bercakap, Nabi Sulaiman pun tanya balik malaikat maut, "Ya malaikatku, semalam menteri aku ada tanya, kamu ni siapa?" Aku jawab, "Kamu ni malaikat maut." Dia cukup terkejut sekali. Aku pun pelik pasal apa dia terkejut. Maka malaikat maut pun jawab balik Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, aku pun sekarang ni duk rasa ajaib, rasa pelik, tak habis-habis lagi ni. Pasal waktu zuhur nanti, aku cabut nyawa dia dekat Pustal. Tapi sebelum waktu zuhur, dia dah ready duduk sana. Pelik sungguhlah orang ni. Kononnya kita nak lari daripada kematian. Rupanya tempat kita lari tu ialah tempat kematian kita. Nak lari ke mana? Tak boleh tuan-tuan. Bila kematian tu datang, tak kira tempat, masa dan sebagainya, dia akan cabut nyawa kita. Jadi oleh itu, apakah persediaan kita untuk menghadapi ujian kematian? 2 tip untuk kita hidup dalam keadaan mati dalam keadaan baik dan bagus. Ishkariman aut musyahidan. Hiduplah hidup dengan mulia, matilah mati syahid. Tapi jangan terbalik. Hidup hina, mati-mati katak. Yang tu tak mahu. Kalau boleh hidup dalam dunia ni, hidup dimuliai. Bila sebut nama kita, orang kenal kita dengan kebaikan. Oh, orang ni memang orang baik ni. Kita kenal orang ni orang baik. Itu dimaksud hidup biar mulia. Dan kalau mati, mati dalam keadaan syahid. Contoh yang mudah berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Dipanggil Ishkariman al-Musyahidan, hidup mulia mati syahid. Contohnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Allah Ta'ala datang mimpi. Itu supaya sembelih Nabi Ismail, anak dia. Maka Nabi Ibrahim kata, "Ya bunayya inni arafil manam inni azbauka fanzur mana tara." Wahai anakku, semalam ayah mimpi supaya sembelihmu nak apa pandanganmu nak. Apa kata anak dia? "Ya abati if'al matu masatajuduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapa, lakukan saja. Semoga saya tergolong orang yang sabar. Subhanallah. Hiduplah sudah mulia, taat kepada Allah, lepas tu mati pula mati syahid. Inilah yang kita mahukan, persiapan kita untuk menghadapi kematian. Jadi oleh itu, kenapa Allah uji kita dengan kematian? Ialah Allah Ta'ala nak uji kita. Apa persiapan yang kita nak lakukan bila kita nak mati nanti? Bukan hanya menyambut kematian. Yang paling penting, adakah persiapan sebelum kita mati? Maka lakukanlah apa-apa perkara, perancangan untuk kita persiapan ke arah kematian nanti. Maka oleh itu, kita kena pastikan hidup mulia dan mati syahid. Itu antara bentuk ujian keempat. Dan bentuk ujian yang kelima yang terakhir pada hari ini, iaitu Allah Ta'ala akan uji manusia, wabasyiris sabirin. Allah Ta'ala akan uji wa nafsi min was-samarat, iaitu kekurangan buah-buahan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jelas sebut dalam ayat ni, kenapakah Allah Ta'ala uji manusia dengan kekurangan buah-buahan? Satu je punca, kerana manusia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je punca. Allah tarik balik nikmat buah-buahan dan sebagainya. Contohnya kita tanam padi. Ataupun kita tanam buah jambu. Siap buat target ni tahun ni. Tahun ni aku jadi jutawan. Dia menganggap padi ni dia usaha sendiri. Dia tidak bergantung kepada Allah. Dia bergantung dengan teknologi, dia bergantung dengan usaha dia. Tidak ada langsung bergantung dengan Allah. Akhirnya Allah datangkan taufan. Datang banjir besar. Ribut. Habis padi-padi dia habis. Rupanya
perancangan kita tidak percaya kerana ada lagi kehendak Allah. Begitu juga kita tanam pohon jambu. Kita rancang tahun ni kita jadi orang jutawan pasal buah jambu jadi. Tetapi kita tidak bergantung dengan Allah. Tidak bertawakal pada Tuhan. Akhirnya Allah Ta'ala hantarkan serangga-serangga, ulat-ulat, habis makan buah jambu dia. Habis licin. Maka oleh sebab itu, kalau nak Allah Ta'ala jaga kita punya nikmat, harta, bisnes kita, tanaman kita, yang paling penting, selepas usaha, kita berharaplah dan bergantung tawakal kepada Allah Ta'ala. Kita serah kepada Allah apa yang dok berlaku selepas ni. Jadi inilah 5 bentuk ujian yang Allah Ta'ala akan uji, disebut dah dalam surah Al-Baqarah ayat 55. Maka oleh sebab itu, maka kita kena hadapi ujian ini dengan keadaan sabar. Maka kunci kejayaan menghadapi ujian-ujian yang akan datang, wa basyirus sabirin, itu diuji dengan kesabaran. Jangan mudah menggelupa, jangan mudah kita putus asa, jangan mudah kita bunuh diri. Pasal apa dia? Dengan kesabaran itulah kita boleh dapat kejayaan menghadapi ujian. Jadi banyakkan bersabar dan berusaha tanamkan sikap yang bagus untuk menghadapi ujian, kerana ujian ini untuk meneguhkan iman dan kekuatan kita supaya Allah Ta'ala jadikan apa-apa ujian ini sebagai pahala dan mengangkat darjat kita dan memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sahaja pada pagi ini dapat saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Wallahu Ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana ilman yanfa'una wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi